MP Arau dakwa ahli Parlimen Kerajaan makan gaji buta. Ahli GISB termasuk CEO dituduh sebagai ahli kumpulan jenayah terancam. Pembangkang enggan bentang bajet bayangan hanya nilai kerajaan. Kerajaan dedah ada 8 ajaran sesat aktif dalam negara. Teresa Kok sokong majikan pekerja asing hanya carum 1.5%. Azalina Othman yakin teknologi AI boleh bantras rasuah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Ahli Parlimen Pembangkang Datuk Seri Syahidan Kasim menemplak kelab penyokong kerajaan BBC yang tidak hadir pada sidang Dewan Rakyat sehingga mengakibatkan tidak cukup koram Isnin lalu. Syahidan berkata keadaan ini jelas menunjukkan BBC tidak berfungsi dengan baik dalam memastikan kehadiran ahli Parlimen Kerajaan hadir bagi memastikan sidang dapat berlangsung. Dalam pada itu, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal dalam sidang media yang sama berkata, tindakan tidak hadir Parlimen ini jelas satu penghinaan kepada institusi Parlimen. Beliau mendakwa perkara ini menjadi trend disebabkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul tidak berada dalam negara. Untuk rekod, BBC diketuai ahli Parlimen Paya Besar Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Sidang Dewan Rakyat pada Isnin terhenti seketika apabila bilangan ahli Parlimen Kerajaan tidak cukup koram semasa sesi perbahasan rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2025 peringkat dasar. Penangguhan itu dibuat apabila Dato' Ahmad Marzuk Syari membangkitkan peraturan mesyuarat 13-1 selepas mendapati kehadiran ahli Parlimen tidak mencukupi sekurang-kurangnya 26 orang dalam Dewan. Kesemua 22 ahli termasuk Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holding Senjam Berhad, Datuk Nasiruddin Muhammad Ali dituduh atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang mengikut Akta 130V-1 di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua 22 individu terbabit kerana kes itu mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 berada bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, kesemua 13 lelaki dan 9 wanita itu menjadi ahli kumpulan jenayah terancang di 33B Jalan Desa 1/1 Bandar Country Homes Rawang antara Oktober 2020 hingga 11 September 2024. Prosidien pendakwaan itu dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Razali Ceani, Datuk Nazra Muhammad Syam, Lina Hanini Ismail dan Siti Hajar Mat Razi. Manakala kesemua 22 ahli GISPH itu diwakili Barisan Peguam diketuai Datuk Rosli Kamarudin, Muhammad Zaim Rosli, M. Hafiz Zainul Abidin, Bostaman Ahmad dan Dorina Abdullah. Rosli yang mewakili kesemua tertuduh memohon untuk mendapatkan pandangan mahkamah berhubung permohonan jaminan terhadap kesemua anak guamnya. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, Parti Pembangkang tidak perlu pembentangan bajet bayangan mereka. Tambahnya, pihak yang ingin melihat bajet alternatif perlu menunggu sehingga Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan. Menurut beliau yang juga ahli Parlimen Kubang Krian, peranan semak dan imbang pembangkang bukan dilaksanakan melalui penyediaan bajet bayangan. Beliau yang berkata kepada Astro Awani mengatakan bahawa tanggungjawab menyediakan bajet adalah milik kerajaan dan pembangkang akan meneliti serta mencadangkan penambahbaikan. Sebelum ini, ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zezin yang mengajak PN memainkan peranan semak dan imbang dengan mengemukakan bajet bayangan selepas belanjawan 2025 dibentangkan Jumaat lalu. Tuan Ibrahim berpendapat kenyataan SIM mencerminkan kurangnya keyakinan terhadap bajet kerajaan sendiri. Dalam pembentangan di Dewan Rakyat minggu lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan mengumumkan belanjawan tertinggi dengan peruntukan sebanyak RM421 bilion. Peraduan bersama Netstep TV kembali lagi. Jom menangi hadiah menarik setiap minggu dan grand prize setiap 3 bulan.
Peraduan ini terbuka untuk semua. Anda hanya perlu menjawab 2 soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu. Dan jawab 2 soalan tersebut dengan betul di ruangan komen dalam Netstep News edisi petang pada Jumaat ini, 25 Oktober 2024. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Bilakah CEO GISB ditangkap oleh polis? Berikan nama tajuk utama berita Netstep yang paling tinggi view pada minggu lepas. Dan lengkapkan slogan, saya suka menonton Netstep TV kerana... Peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description berita Netstep News edisi petang Jumaat 25 Oktober 2024. Kerajaan sedang memantau secara dekat 8 ajaran sesat yang didapati wujud di seluruh negara selain melibatkan Global Ikhwan Services and Business GISB Holdings Sdn Bhd. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Zulkifli Hassan berkata, kerajaan juga sedang melakukan risikan dan siasatan terhadap 12 ajaran sesat. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat pada Rabu ketika menjawab soalan tambahan daripada Datuk Seri Jalaluddin Alias yang bertanya tindakan tegas kerajaan dalam menangani isu ajaran sesat di Malaysia. Dalam pada itu, beliau berkata Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, akan terus memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh akidah dan pegangan umat Islam termasuk ahli-ahli GISB. Jelasnya ia dilakukan melalui pembudayaan ilmu, pentarbiahan dan program pengukuhan akidah yang komprehensif dan berkesan. Seorang ahli Parlimen penyokong kerajaan yang membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2025 mencadangkan kadar alternatif bagi pelaksanaan caruman mandatari majikan dan pekerja asing kepada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP tahun depan. Teresa Kok berkata kerajaan perlu mempertimbangkan untuk mengurangkan dengan ketara caruman daripada majikan pekerja asing dengan mengambil kira peningkatan kos pengambilan pekerja dengan gaji minimum baru RM1,700 mulai tahun depan. Beliau mencadangkan kerajaan majikan dikehendaki bayar caruman 1.5% manakala pekerja asing membayar 10% sebagai caruman KWSP. Ketika ini, kadar caruman majikan ditetapkan pada 13%, manakala caruman pekerja pula adalah 10% daripada gaji pokok mereka. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa kerajaan sedang mengkaji supaya pekerja asing turut mencarum kepada dana persaraan sektor swasta itu. Bagaimanapun, sekurang-kurangnya 2 kumpulan yang mewakili industri yang sangat bergantung kepada pekerja asing menggesa kerajaan supaya menangguhkan cadangan itu. Kerajaan melihat penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dapat mengurang keputusan budi bicara selain dapat mengurangkan gejala rasuah. Azalina Othman Said berkata, masalahnya adalah individu di belakang takbir yang membuat keputusan mempunyai keterbukaan untuk dirasuah. Azalina yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi antara lain berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan Aminul Huda Hassan. Aminul Huda sebelum ini meminta penjelasan mengenai perancangan kerajaan untuk memperluas reformasi institusi, sektor kehakiman dan penguatkuasaan undang-undang bagi memastikan kebebasan institusi-institusi berkenaan. Azalina menegaskan antara perkara yang paling penting dalam reformasi institusi adalah peranan wakil-wakil rakyat itu sendiri. Justru katanya reformasi institusi tidak hanya berlaku kepada pindaan undang-undang yang ada, tetapi kepada pelaksanaan supaya undang-undang tersebut menjadi lebih efektif. Sekian untuk edisi Ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.